taking off a skirt, let her wear my shirt before she leave. I'ma need my shirt back. Terhadap budaya dan adat bersam sesuatu kaum yang lain. Proses sosialisasi antara kaum yang terhad. Suasana politik dalam negara yang berasaskan kaum dan cabaran mentaliti. Kesepaduan sosial yang dinikmati kini merupakan proses yang panjang dan berterusan sejak kewujudan interaksi antara masyarakat berbagai etnik di negara ini. Kewujudan kesepaduan sosial merupakan melalui proses top-down yang dicetuskan oleh kerajaan seperti pengubalan dasar-dasar negara, pembentukan rancangan jangka pendek dan jangka panjang negara, penghasilan simbol-simbol kenegaraan untuk diterapkan dalam masyarakat. Begitu juga dengan proses bottom-up yang turut menjadi teras kesepaduan sosial. Telah diterapkan sekian lama dalam kalangan masyarakat tanpa campur tangan kerajaan seperti gotong royong, bekerjasama, tolong-menolong dan sebagainya. Keadaan Malaysia yang stable tension atau stabil tetapi masih wujud ketegangan memerlukan usaha berbagai pihak untuk memastikan keadaan aman dan harmoni. Kesepaduan sosial merupakan elemen penting dalam memastikan sebuah masyarakat berada dalam keadaan aman dan harmoni. Hal ini merupakan prasyarat kepada keadaan stabil dan tanpa konflik. Seluruh negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, Kanada, United Kingdom, Perancis dan Australia telah meletakkan kesepaduan sosial sebagai satu polisi penting untuk negara mereka. Perbincangan berkaitan dengan kesepaduan sosial pula bukan merupakan sesuatu yang baru. Malahan, bapa sosiologi seperti Emily Durkheim telah memperkatakan keadaan kesepaduan sosial dalam karya beliau melalui konsep kesepaduan mekanikal dan kesepaduan organik. Kemudian diteruskan pula oleh tokoh-tokoh selepasnya seperti Lyndon Jones, Robert Redfield, Ariel dan sebagainya. Di Malaysia, Syamsul Amri Baharudin telah mengetengahkan konsep kesepaduan sosial yang telah diletakkan sebagai formula penting untuk menguruskan masyarakat majmuk. Sebagai sekumpulan manusia yang telah membentuk satu jati diri berasaskan latar belakang sejarah, budaya, bahasa dan resam. Manakala Wan Norhas walaupun kelihatan nyata adalah tiga komuniti etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India, tetapi hakikatnya terdapat banyak lebih kurang 200 suku kaum. Kaum tersebut hidup dalam kelompok komuniti masing-masing berasaskan peragaman agama, budaya dan bahasa yang berbeza. Masyarakat majmuk di tanah Melayu terbentuk daripada kedatangan kaum Cina dan India pada abad ke-19 dan awal manakala Wan Norhas mentakdirkan etnik sebagai satu komuniti manusia yang mempunyai tanggapan diri yang sama terhadap satu tradisi yang mencakupi agama, bahasa, adat Islam dan sistem nilai yang merangkumi budaya etnik serta mempunyai kesinambungan dari segi sejarah, keturunan atau wilayah asal. Selain etnik terbesar Melayu, Cina dan India, Malaysia juga terdiri daripada pelbagai kaum lain seperti orang asli, Iban, Bidayuh, Kalazan, Dusun serta suku Bumi Putra lainnya yang mendiami Sabah dan Sarawak. Walaupun kesihatan nyata adalah tiga komuniti etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India, salah satu daripada bentuk rintangan ke arah perpaduan kaum di Malaysia ialah rintangan mentaliti. Persepsi sesuatu kaum yang tidak tepat atau salah terhadap satu kaum yang lain boleh menjelaskan hubungan dan perpaduan antara kaum. Persepsi tidak tepat atau salah yang terbina di dalam minda dan jiwa satu kaum, iaitu terhadap satu kaum yang lain akan diterjemahkan pula melalui tindakan atau tingkah laku. Jika persepsi ini tidak ditangani,
pola hubungan etnik di Malaysia sejak tahun 1946 hingga kini memperlihatkan pola turun naik. Tidak dinafikan bahawa sekali-sekala ada tercetusnya konflik dan pertelagahan, namun keadaan di Malaysia masih aman, damai dan dengan hubungan etnik yang harmoni. Melalui kepelbagaian Malaysia, kaum tersebut hidup dalam kelompok komuniti masing-masing berasaskan agama, budaya dan bahasa yang berbeza. Masyarakat majmuk di Tanah Melayu terbentuk daripada kedatangan kaum Cina dan India pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20 hasil gerakan daripada perjanjian British. Hal ini berlaku bagi memenuhi keperluan ekonomi British di Tanah Melayu. Kemudian, komuniti Cina dan India berkembang sehingga mengubah komposisi penduduk, seterusnya melahirkan masyarakat majmuk di Tanah Melayu. Jika persepsi ini tidak ditangani, konflik antara kaum boleh berlaku, seterusnya membawa kepada masalah yang lebih besar. Antara rintangan mentaliti yang didapati wujud di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini ialah stereotip, prasangka, diskriminasi dan etnosentrisme. Melalui kepelbagaian, Malaysia masih mampu menegakkan keamanan negara. Hal ini bererti walaupun hidup dalam suasana perbezaan yang sangat ketara, namun kerana kematangan pentadbiran negara serta toleransi masyarakat menjadikan perpaduan dalam kepelbagaian ini dapat dinikmati oleh semua. Tidak dinafikan bahawa wujud konflik dalam interaksi. Walau bagaimanapun, peratusan konflik adalah sangat kecil dan ini boleh membolehkan Malaysia diiktiraf sebagai sebuah negara yang teraman. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan tentang cara pendidikan. Dari aspek pendidikan sentiasa diberi penekanan memandangkan pendidikan mampu mengubah taraf hidup sesebuah masyarakat. Pendidikan seawal peringkat para prasekolah sehingga ke peringkat tertinggi bertindak sebagai asas mempercepatkan proses kemajuan dan menjadikan akses dan mempertingkatkan kualiti pendidikan dalam negara, menegaskan bahawa peningkatan kepelbagaian di sekolah menyebabkan guru perlu membangun sikap, pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan supaya mereka boleh berinteraksi dan bekerja dengan berkesan bersama pelajar yang terdiri daripada pelbagai budaya, bahasa dan juga etnik. Dalam konteks pendidikan di Malaysia ini, aspek kebudayaan masyarakat perlu dititikberatkan kerana secara realitinya pelajar terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan juga budaya. Oleh sebab itu, sistem persekolahan di Malaysia terbahagi pada 3 jenis, iaitu sekolah kebangsaan ataupun dikenali sebagai SK, sekolah rendah dan menengah, sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun dikenali sebagai SJKC, dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil ataupun SKJT. Ketiga-tiga sekolah ini menggunakan bahasa pengantar yang berbeza. Antaranya SK menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala SJKC dan SJKT menggunakan bahasa pengantar Cina dan juga Tamil. Trend ibu bapa mengantar anak-anak mereka ke sekolah telah menunjukkan satu pembahagian yang ketara, seperti majoriti ibu bapa Melayu menghantar anak-anak mereka ke sekolah kebangsaan, manakala ibu bapa Cina dan India pula menghantar anak-anak mereka ke sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga Tamil. Alasan utamanya adalah para ibu bapa ini adalah kerana mereka Alasan utama para ibu bapa ini adalah kerana faktor bahasa pengantar yang digunakan. Ibu bapa di kalangan kaum Cina dan India pula tidak menghantar anak mereka ke sekolah kebangsaan dengan alasan tidak mahu anak-anak mereka menjadi Melayu. Kerana majoriti anak-anak Melayu bersekolah di sekolah kebangsaan dan tidak lagi pandai menggunakan bahasa ibunda mereka. Walaupun kerajaan telah menjalankan berbagai usaha sosial seperti penggubalan dasar pelajaran kebangsaan dengan memasukkan penggunaan bahasa Mandarin dan Tamil di sekolah kebangsaan sebagai mata pelajaran elektif, namun usaha ini masih belum menarik perhatian ibu bapa kaum Cina dan India untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah tersebut. Maka, bagi melahirkan rakyat Malaysia yang bersatu padu dan cintakan negara, sekolah wawasan telah dicadangkan dan diusahakan oleh pihak kerajaan. Sekolah wawasan merupakan kelompok sekolah kebangsaan, sekolah rendah
jenis kebangsaan Cina dan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil diletakkan dalam satu kawasan yang sama. Hal ini dapat merapatkan lagi jurang pemisahan etnik yang wujud di kalangan rakyat Malaysia. Proses integrasi dan asimilasi dapat berjalan dengan lancar, lantas melahirkan sebuah masyarakat berbilang kaum yang bersatu padu. Selain itu, pembelajaran yang abad ke-21 dalam kepelbagaian budaya adalah untuk mewujudkan perpaduan antara berbagai kaum dan etnik di Malaysia agar dapat menghapuskan prasangka kaum bagi usaha memupuk sikap.